Ianya antara sektor terawal yang lumpuh akibat COVID-19 dan mungkin sektor terakhir yang akan pulih. Apabila bercakap berkenaan impak wabak ini, sektor pelancongan berada di barisan hadapan. Selaku industri yang melibatkan perhimpunan ramai manusia, pengembaraan jauh dan sentuhan fizikal, segala aspek sektor ini perlu dihentikan serta-merta apabila COVID-19 mula menular di serata dunia. Di Malaysia pada 2 bulan pertama tahun ini saja, sektor pelancongan kerugian hampir 3.4 bilion ringgit akibat COVID-19. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya juga menjangka kira-kira 1 juta pekerja sektor pelancongan dijangka hilang kerja akibat wabak ini. Tetapi kini, industri ini diberi harapan baru selepas Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan berkuat kuasa bermula 10 Jun. Dengan pergerakan rentas negeri dan kebanyakan aktiviti kembali dibenarkan, sektor pelancongan kini diberi nafas baru. Perkembangan ini sudah tentu menjadi kelegaan buat salah satu destinasi utama pelancongan negara, Pulau Langkawi. Dan selaku salah sebuah hotel terkemuka di pulau ini, The Ritz-Carlton berdepan cabaran yang pelbagai. Bagaimana mereka menerima peningkatan kunjungan pelawat selepas pengumuman PKPP dan pada masa yang sama mengekalkan kualiti perkhidmatan yang sama. Ini semua sambil mempraktikkan 1001 SOP normal baru kepada pelbagai perkhidmatannya. Kita telah menerima banyak tempahan daripada kita panggil local travel di mana penambahan ini sangat bagus dan kita telah bersedia untuk menerima segala tetamu ataupun kita punya customer untuk datang. Actually, it's fantastic to let you know that we have never closed. We have been ready since day one that the MCO started. As you know, that hotels have been part of the essential services, so we have had guests all throughout. We did see an influx of an increase of occupancy, and we're going to get quite busy from next week. And we are ready. We have learned from the SOPs shared by the Minister of Health and also have received a very clear guideline from Merit International. So we are ready. Kini, setiap aspek perkhidmatan hotel itu perlu diubah bagi menyesuaikannya dengan normal baru. Bukan sahaja demi bersedia menerima kunjungan ribuan pelancong domestik, tetapi juga mungkin untuk menyambut kedatangan pelancong asing dalam tahun ini. What is important is to start from the beginning, when the guests arrive, but as well as our own ladies and gentlemen. When they come, they need to be temperature checked. And we have a QR tracing system for this to keep our data on this as well. We do that both for guests and our ladies and gentlemen. But we also have our social distance, and we advise the guests to keep a social distance and having signs around the resort to remind them of these. Masks are mandatory for our ladies and gentlemen, but also we advise this to our guests. When they're checking in, they receive from us masks as well as other things that they might need. And we in the restaurants also keep a social distance by moving the furniture apart from each other to keep a 1 meter distance, and having the mask and the gloves for all the food handlers as well. So I feel we are pretty confident, having doing a lot of trainings with the team, that we are clear on what the guideline is and how we can serve our guests to the best way possible. Dan antara aspek yang paling banyak melalui transformasi adalah perkhidmatan pembersihan bilik atau housekeeping. Selaku kumpulan yang berdepan dengan sisa peninggalan tetamu selepas mereka meninggalkan hotel, pelbagai langkah keselamatan perlu diambil oleh pekerja pasukan ini bagi menjaga keselamatan diri dan keselamatan pengunjung seterusnya yang bakal menggunakan bilik tersebut. Kalau nak ikutkan perasaan tu risau, of course lah risau. Tapi bila kami dah praktis semua SOP norma baru yang ada dekat yang kita praktikkan setiap hari, housekeeping semua sekali, so benda ni akan lagi selamat. Bukan untuk housekeeping saja tapi untuk guest yang akan check in kat sini. Kerja yang sebelum ini memang sudah syarat dengan SOP dan langkah-langkah khusus. Kini berdepan lebih banyak langkah tambahan bagi memastikan kebersihan sentiasa terjaga.
Kali ini proses pembersihan bilik oleh housekeeping dilakukan dengan lebih teliti sebab setiap kali guest check out kami nak kena sanitize semua balik bilik, semua bilik, semua tempat-tempat yang guest sentuh. Lepas tu memang akan ambil masa yang lama sikit tapi untuk clearkan semua ni lah dan memastikan guest yang akan check in lebih terjamin. Pekerja housekeeping adalah versi frontliner bagi industri hotel. Potensi pendedahan mereka kepada apa sahaja yang ditinggalkan oleh para tetamu, sama ada yang nampak atau tak nampak, amat tinggi. Sekaligus menjadikan pekerjaan mereka berisiko tinggi. Lepas COVID, kami digalakkan untuk pakai full PPE macam mask dengan glove yang tu memang kena pakai setiap kali masuk bilik guest. Lepas tu kami juga kena amalkan normal baru untuk kemas bilik. Lepas tu dekat kawasan public area dan juga untuk housekeeping lah time kemas bilik. Pada masa yang sama, satu lagi bahagian penting hotel menyaksikan kaki tangannya mendedahkan diri kepada ratusan pengunjung, kadang-kala dalam jarak dekat, setiap hari. Dan mereka ini juga mengendalikan kerja yang sensitif kerana mereka ditugaskan untuk menyediakan makanan buat semua pelanggan. Kami akan memastikan setiap pekerja memakai mask sebelum datang ke resort dan semasa bekerja dan juga semasa pulang daripada tempat kerja. Dan kami juga diwajibkan membasuh tangan setiap 20 minit dan sanitize. Tetapi di dalam dapur restoran yang sibuk menyediakan ratusan juadah setiap hari, normal baru yang memerlukan bilangan individu yang bekerja pada satu-satu masa dihadkan agak mencabar untuk dilaksanakan. Khasnya jika kualiti dan kepantasan perkhidmatan mahu dikekalkan pada peringkat yang sama. Sebelum ni roughly macam satu shift about 10 to 12 staff, tapi sekarang kita limit 6 staff dalam satu shift. So lebih kurang half. Semua benda ni baru bagi kita semua. So staff pun tak digalakkan untuk berada dalam jarak yang dekat antara satu sama lain. Contoh masa kita buat every daily briefing, so jarak di antara staff dalam 1 meter, kita pun kurangkan jumlah pekerja dalam satu shift. So that tak ada banyak sangat kontak dalam satu masa. Jadi untuk jaga, untuk make sure kita punya staff terjamin dia punya keselamatan. Malah, pelbagai langkah baru perlu diambil bagi mematuhi SOP normal baru daripada jadual pekerja hinggalah ke menu restoran. We have actually adjusted the rosters so to avoid two shifts to come together at the same time. In the past, we had always a 1 or 2 hour where they were working together and overlapping one with the other shift. Here we have actually made sure that when the morning shift goes home, the afternoon shift arrives. So there's no overlap there. Then the menu has been adjusted and menu engineered with having only one chef per section. And in that sense, the distance, the social distance is able to keep in that way as well. One of the interesting innovations we have started is that we have put an alarm clock into the kitchen where every 20 minutes the bell rings and all the chefs are aware that at that moment they have to go and wash their hands for 20 seconds. So it's typically the 20-20 rule which we at the hotel are using in the kitchen as well. Tetapi sekadar mengehadkan bilangan individu di dalam dapur tidak memadai. Selaku premis yang menerima paling ramai pelanggan yang duduk pada satu-satu masa, hotel tiada pilihan melainkan untuk mengehadkan bilangan pelanggan yang hadir di restoran. Sebelum ni kita tak ada macam limit untuk guest, tetamu kita datang nak duduk atau spend time lama-lama dekat restoran. Tapi sekarang ni kita amalkan, kita akan advise our guests, cakap diorang ada certain time untuk berada dekat dalam restoran.
juga kita amalkan social distancing, iaitu jarak di antara table ke table dalam 2 meter. Kunci kepada persediaan hotel kepada normal baru adalah pelan persediaannya sekiranya senario terburuk terjadi. Di sinilah pasukan keselamatan memainkan peranan yang amat penting. Memang cabaran tu agak banyak untuk melakukan perkara baru. Seperti kadang-kadang kita lupa nak sanitizer tangan, kadang-kadang kita lupa nak pakai mask. Jadi di pihak kami keselamatan, kami melakukan satu sistem enforcement. Kita ada grup dalam communication kita dalam internal untuk sentiasa wawarkan kalau ada kaki tangan kita lupa nak pakai mask, tukar mask dan sebagainya. Tetapi pasukan keselamatan berdepan cabarannya tersendiri. Selaku pasukan yang mengguna pakai ramai tenaga kerja asing dan sambilan, komunikasi pelaksanaan SOP kepada semua kaki tangannya amat penting. Khasnya jika ada jurang bahasa di antara pekerja. Sekiranya kita ada kaki tangan daripada outsource company ataupun daripada kaki tangan luar, kita akan memastikan company tersebut mematuhi check-up yang disarankan dan sekiranya maklumat ini jelas, terperinci, kita terima baru mereka diambil bekerja. Yang bertugas dalam keselamatan ini, kami sentiasa mengadakan kita panggil team briefing ataupun kita panggil kumpulan yang bekerja ini berkumpul dan kita beri maklumat secara keseluruhan dalam line up mereka di mana kita bagi setiap apa yang peraturan-peraturan do and don'ts yang perlu mereka lakukan dan perkara yang tidak perlu mereka lakukan supaya selari dengan saranan oleh KKM, saranan yang telah diguidekan oleh Merit International di mana ketegasan ini kita ambil kira tidak hanya kepada kaki tangan permanent sahaja tetapi termasuk juga kepada semua kaki tangan yang kita ambil daripada company luar ini. Sektor perhotelan dan pelancongan antara yang pertama tumpas awal tahun ini apabila COVID-19 melanda. Tetapi kini, pekerja di sektor ini sedia untuk membuat comeback. Housekeeping, restoran dan kaunter hadapan berdepan cabaran besar dan memikul tanggungjawab berat bagi memastikan COVID-19 tidak kembali menular. Tetapi ada lagi beberapa aspek yang berdepan cabaran unik beroperasi di bawah normal baru. Susah nak dengar cakap tu, semua budak-budak pun susah nak dengar cakap kan. Walaupun mereka lokal ataupun bukan lokal. Sebelum ini kan kami tak pakai hand glove. Okay, and then now we have to use the hand glove to do treatment. Cerita normal baru kembali selepas ini. Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan sejak 10 Jun lalu memberi nafas baru kepada ekonomi. Dan selaku sektor pertama yang terkesan dengan COVID-19 dan mungkin yang terakhir untuk pulih, tiada sektor yang lebih bersedia untuk kembali beroperasi berbanding sektor pelancongan. Di salah satu destinasi pelancongan utama negara, Pulau Langkawi, The Ritz-Carlton bersedia untuk menyahut cabaran ini selepas timpang sejak 3 bulan lepas. Tetapi semangat ini harus diimbangkan dengan berhati-hati. Selaku premis yang menerima kunjungan ribuan orang dari pelbagai tempat setiap hari, segala prosedur dan kebiasaan perlu diadaptasikan kepada normal baru dengan sebaik mungkin untuk mengurangkan risiko jangkitan. Dan dengan jangkaan peningkatan mendadak ketibaan pengunjung selepas PKPP, semua aspek harus bersedia. Kita telah menerima banyak tempahan daripada kita panggil local travel. Kita telah bersedia untuk menerima segala tetamu ataupun kita punya customer untuk datang. Satu, kita daripada permulaan bila di pintu masuk kita mengambil sukatan suhu
dan kalau kita dapati ada permulaan di pintu masuk saja sukatan suhu tu agak tinggi kepada tetamu yang hadir, kita memberi ruang untuk tetamu rehat sebentar dan kita ambil balik sukatan selepas 15 ke setengah jam kemudian. Kaki tangan staf yang datang, kita mengambil sukatan suhu mereka apabila mereka masuk dan time mereka keluar. Termasuk aplikasi yang lainlah yang disarankan oleh kerajaan seperti sanitizer hand, tangan dan juga social distance tu. Sebelum ini, sekiranya semua fabrik, alatan dan perkakasan dibersihkan dengan kerap, kini di belakang tabir, usaha ini dilipat gandakan dalam era normal baru. Malah di sini, kaki tangan hotel turut mengambil inisiatif menjahit sendiri pakaian PPE untuk dipakai sebagai perlindungan tambahan. Tetapi jika bekerja di bawah normal baru mencabar buat kaki tangan housekeeping atau restoran, pekerja di beberapa jabatan lain berdepan cabaran yang lebih unik. Perkhidmatan spa adalah salah satu daripadanya. Antara perkhidmatan yang sinonim dengan hotel, perkhidmatan spa yang sebelum ini bergantung banyak kepada sentuhan fizikal dan kontak rapat dengan pelanggan, terpaksa mencari cara yang kreatif untuk mengubah suai perkhidmatan mereka kepada SOP normal baru. Sekarang kami lebih kepada buat manicure pedicure dengan facial saja. So anything like body massage or foot reflexology, we didn't offer yet. Yeah, we still waiting for the SOP from the government. Then we will continue with that. Kami memastikan tetamu telah menjalani pemeriksaan untuk suhu sebelum perkhidmatan dimulakan. Pekerja spa juga akan memakai topeng dan full face mask serta sarung tangan apabila melakukan treatment pada tetamu. So kami juga memastikan kekerapan pembersihan dilakukan di spa. Pekerja spa juga berdepan risiko pendedahan yang lebih tinggi kepada sebarang jangkitan kerana lumrah pekerjaan mereka. Of course kita agak bimbang tapi kita just ikut SOP apa yang diperuntukkan, yang dibagi oleh kerajaan untuk kita dan apa yang sanitizer and everything, so semua akan okay. Of course memang ada perasaan tu sebab kita pun tak tahu pelanggan tu sama ada dia bergejala atau tak. So the only thing that we need to do is to take the body temperature of every guest that come to the spa. Tetapi sekurang-kurangnya spa berurusan dengan pelanggan dewasa yang boleh faham dan akur dengan sebarang SOP baru yang perlu diikuti. Di Ritz Kids Center, tugas mereka adalah menjaga anak-anak tetamu hotel. Ritz Kids sebenarnya adalah tempat di mana guests, they will send the kids here and then we will assist the kids for activity what we had here, and then the parents they can enjoy whatever they want. Then the kids, we have an age limit here also, which is start 4 years old and above. That's actually we will stay with them. Di sini memang hanya untuk aktiviti sahaja. Pusat ini sudah tentu tidak terkecuali daripada pelaksanaan SOP normal baru, khasnya kerana ia menempatkan golongan yang berisiko tinggi. Of course, kita kena bagi mereka pendedahan tentang kebersihan, satu. Kedua, mereka kena ikut langkah-langkah untuk sanitize tangan, cuci tangan kerap selama 20 minit apa semua. Dan juga yang paling baru adalah social distance sesama kanak-kanak. Sudah tentu, untuk memastikan kanak-kanak semuda 4 tahun mematuhi segala SOP normal baru bukan tugas yang mudah. Susah nak dengar cakap tu, semua budak-budak pun susah nak dengar cakap kan. Walaupun mereka lokal ataupun bukan lokal. Okay. Macam kanak-kanak di sekolah, kita kalau di sekolah cikgu akan selalu mengingatkan orang nak cuci tangan tu apa semua, social distance mesti orang kata kena ingatkan selalu. Jadi macam juga kami dekat sini, sama juga macam mana yang dekat sekolah dan sama juga macam dekat sini, tapi kami dekat sini of course kami akan bersama-sama dengan budak tu. Kami akan buat benda tu adalah aktiviti
dan juga rutin mereka bila mereka dekat sini. Tetapi di sebalik segala cabaran, ada peluang. Sungguh pun penularan COVID-19 dan pelaksanaan PKP melumpuhkan industri perhotelan dan pelancongan sejak 3 bulan lepas, The Ritz-Carlton memilih untuk memanfaatkan tempoh yang mencabar ini. We have had an impact on the business. All the businesses had, and being on an island, it is not easy because we had less flights coming into the island, and people were meant to stay at home, right? I think the great thing is what we experienced is that we had an opportunity to work on minor defects and to do repair works, which usually is difficult when we have our guests around. So this has been a very big advantage. At the same time, at Marriott, at the Ritz-Carlton, we have established an online learning platform where our ladies and gentlemen could still conduct and learn from home and work on their professional knowledge at the same time as well. Malah katanya, keperluan untuk mengehadkan bilangan pekerja pada satu-satu masa kini memaksa semua syarikat memikirkan semula cara yang lebih inovatif dan efisien untuk beroperasi. It is a great opportunity to look at the business in a different way. How can you get the same amount of work done with a less workforce by working more efficiently? And I think this all gave us an opportunity to look a little bit different at how we are doing things. So we see it very positive. We think this is something which is going to be lasting for several months ahead. And the one who has been doing it very well will be receiving the credits from the guests eventually as well. Niels juga berkata walaupun beroperasi di bawah normal baru, The Ritz-Carlton Langkawi tidak perlu mengehadkan bilangan keseluruhan pengunjungnya kerana reka bentuk yang mengehadkan pengunjung bersemuka dengan satu sama lain. To be honest, we are the perfect location for social distancing. As you saw when you walked around the resort, we are very spacious, we've got greenery around, we've got the beach, we've got the forest. Our restaurant is very spacious as well. So by default, we are a good destination for Malaysians, for any guest to come and stay with us. So in that sense, we are manageable in terms of the business to come in. Memang diorang akan kerja lebih sikit sebab dah kurangkan staff. Tapi dalam masa yang sama, dia punya good things about this, staff akan jadi multitask. So diorang akan boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Dan masa yang ditetapkan tu juga tak terbazir. So every hour, every minute, there's always something to do. Ianya penting untuk terus mengamalkan sikap positif dalam tempoh yang sukar dan untuk mengubah cabaran kepada peluang. Mungkin inilah cabaran terbesar bagi hotel dan sektor pelancongan bergerak ke hadapan. Dan bukannya untuk mengamalkan normal baru, penjarakan sosial atau memerangi penyusutan pendapatan dalam bulan-bulan yang akan datang. Apa yang pasti, hotel menjadi hub penjanaan pekerjaan yang penting buat penduduk setempat. Khasnya di pekan kecil yang sebelum ini mati sebelum ketibaan pelancongan. Jatuh bangunnya hotel bermakna punca rezeki mereka ini kekal atau hilang. Tetapi mereka sedia menyahut cabaran beroperasi di bawah normal baru demi memastikan sektor ini kembali ke puncaknya sekaligus memelihara punca pendapatan mereka. Persoalannya, apabila anda melancong selepas ini, adakah anda bersedia untuk membantu mereka? You know what, I think for the Malaysians in particular, which are the guests we are focusing at the moment, they have been living this new normal already for 3 months. So it is part of their own personal SOP as well. So wearing a mask, keeping distance, not shaking hands, these are already the new normal for everybody's day-to-day life. So if we have them in the resort and we kindly advise them if they don't oblige to the rules, we feel that they will very understanding us on how it should be done.